وشيخنا والمسلمين أجمعين، خصوصا إلى والدينا أولادنا وأسرتنا وقرابتنا أجمعين، وخصوصا إلى سيدنا وشيخنا الشيخ ورسلهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم. شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف والمؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته آمين يا رب العالمين. قال المصنف فصل في قسم الفيء على مستحقه. Ini fasal pada menyatakan dibahagi faid atas segala mustahaknya. Segala mustahaknya, yakni segala yang berhak mendapatkannya. Mustahak ni kadang-kadang maknanya sunat. Kadang-kadang maknanya yang berhak. Mustahak di sini iaitu yang berhak mendapatkannya. Maka makna faid itu harta ikhtisas yang dapat daripada kufar dengan tiada perang titik. Harta ikhtisas ni harta yang tertentu. Yang dapat, yang diperolehi daripada kufar, ini orang-orang kafir, dengan tiada berperang. Ini dengan bukan cara berperang. Seperti harta peninggalan orang kafir. Orang kafir itu pindah mana tak tahu. Tinggallah kat rumah dia. Barang-barang lama. Basikal buruk ke. Motor buruk ke. Motor lawa sekalipun. Maka tu namanya harta faid lah.
Jadi harta tu boleh ke kita nak ambil? Boleh. Ya, harta tu boleh kita ambil. Halal. Pasal ditinggalkan oleh orang kafir. Tak berperang. Ya tak perang pun tak apalah. Kira nama harta fight lah tu. Namanya harta fight. Harta dalam rumah orang kafir. Baik, dalam rumah orang kafir ni, asal hukum dia tu fight juga. Kita masuk pergi ambil pun tak apa. Tapi jangan duk buat lah. Ditangkap polis, masuk ke dalam, nanya. Namanya kerja bodoh. Tak disuruh. Cuma harta tu halal. Salah nisbah dunia, tak salah nisbah akhirat. Jadi jangan duk pergi masuk rumah Cina, rumah Hindu. Dia ambil barang dia, jangan. Kena tangkap padan muka. Walaupun dia tak berdosa, tetapi kalau kena tangkap, sakit padan muka. Baik. Dia kena akhir kafir sini adalah kafir harbi. Kafir harbi. Kafir yang menentang Islam. Kafir yang benci Islam. Kafir yang lawan Islam. Dan tiada pelari kuda. Jika harta fight itu termasuklah harta yang tiada pelari kuda. Apa maksud tiada pelari kuda? Yang ini tanpa pecutan kuda perang. Bukan dengan dilarikan dengan kuda. Kuda perang lah ni. Dan unta ini unta perang yang lari. Dan umpamanya, ini dia yang seumpama dengannya. Maka iaitu seperti jizyah yang diambil daripada mereka itu. Apa dia jizyah? Jizyah ni ialah ufti. Jizyah tu maksudnya ufti. Apa pula ufti? Ufti ialah jizyah. Jizyah ialah ufti. Pening kepala. Jizyah ataupun ufti ni ialah cukai kepala yang dikenakan ke atas orang-orang kafir. Dan asyar, perniagaan yang disyaratkan atas kufar apabila masuk kepada negeri kita dengan perniagaan. Asyar, yakni 1/10. Cukai perniagaan yang dikenakan ke atas orang-orang kafir yang berniaga dalam negeri Islam, negeri orang Islam. Dan suatu yang bercerai mereka itu daripadanya. Dan jikalau bukan kerana takut sekalipun, seperti bala yang mengenai akan mereka itu. Dan harta peninggalan orang yang dibunuhkan dia, atau mati ia atas riddahnya, ini atas murtadnya. Dan harta peninggalan kafir zimmi, atau seumpamanya yang mati dengan ketiadaan waris, atau ada waris yang tiada menghabisi akan tarakah,
Apa dia tarkah? Maknanya peninggalannya. Tidak menghabisi harta peninggalan. Dia mati-mati harta dia banyak. Tak ada siapa ambil. Maka kita boleh ambil. Maka sekaliannya itu harta faid. Itulah namanya harta faid. Semua yang disebut ni, itu namanya harta faid. Kalau orang rajin, macam nak mudah faham, mudah ingat, tulis kat buku dia. Buku tulis. Jenis-jenis harta faid. Maka tulis satu-satu tu. Pun nampak. Numpuk kat kertas kat buku ni tak apa nampak. Baik, habis. Jadi besok bila nak tengok harta faid ada berapa, dia dah tulis siap dah ada berapa. Dan dia ingat. Kalau orang rajin. Maka maka dibahagikan harta faid dan ikhtisas 5 khumus. Jadi 5 bahagi. Seperti ghanimah. Ini seperti juga harta ghanimah, ini harta rampasan perang yang dibahagikan 1 khumus, ini 1/5. Yang 1 khumus harta faid itu atas orang yang 5 orang. Yang dibahagikan atas mereka itu dengan khumus ghanimah dahulu. Jadi 1/5, 5 bahagian harta ghanimah yang diterangkan dahulu. Apa dia? Iaitu 1 bahagian bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibelanjakan dia kemudian daripadanya, yang ini dibahagikan dia pula, diberikan dia pula selepas Rasulullah wafat bagi musalihul muslimin. Jadi kepentingan keperluan umat Islam. Musalih maknanya kebaikan. Kebaikan ataupun kepentingan orang-orang Islam, buat jalan ke dan sebagainya. Dan 1 bahagian bagi zawil qurba. Dan iaitu Bani Hashim dan Bani Mustafa. Dan Bani Muttalib. Dan 1 bahagian bagi anak yatim. Dan 1 bahagian bagi orang-orang miskin. Dan 1 bahagian bagi ibni sabil. Ada 5 dalam kotak yang kita tulis minggu lepas tu. Siapa dah tulis? Aku tak tulis tu maknanya tak mari tu. Dan diberikan yang 4 khumus harta faid itu bagi orang yang berperang, iaitu segala tentera yang sudah ditentu akan mereka itu oleh imam. Yang ini ketua perang ataupun pemimpin. Bagi perang sabil. Dan ditetang akan segala nama mereka itu di dalam daftar. Yang telah ditetapkan di dalam pembahagian yang dibuat oleh ketua-ketua perang. Kemudian daripada bersifat sekaliannya dengan Islam. Setelah semuanya itu didapati orang-orang Islam. Orang kafir tak boleh. Dan taklif. Apa dia taklif? Iaitu orang yang sampai taklif syarak kepadanya. Ini orang dipertanggungjawabkan oleh syarak. Dan merdeka dan sehat. Ini ciri-ciri orang yang boleh diangkat menjadi tentera. Dan mereka ni layak mendapat 4/5 daripada
pembahagian harta perang. Yang ini disyaratkan bagi memberi akan mereka itu dengan 4 syarat. Maka dengan 4 syarat ini, habis titik. Dibagikan oleh imam atas mereka itu yang 4 khumus. Yang ini 4/5. Tertulis 4/5 orang. Siapa tak tulis kat kan? Atas kadar hajat sekaliannya. Tiada wajib disamakan bahagian antara mereka itu. Tak wajib bagi sama. Kalau orang ni anaknya semua 2 orang, anaknya 12. Dia boleh lebih sikit. Anak yang 12 itu. Maka tiada ia seperti ghanimah. Ghanimah kena bagi sama banyak. Maka wajib atas imam bahagi diperiksakan daripada hal-hal tiap seorang daripada mereka itu. Dia kena buat siasatan. Orang ni anak berapa? Berapa tanggungan dia? Berapa yang layak dia dapat? Dan daripada hal segala anak bini. Dan sahaya mereka itu yang lazim nafkahnya. Yang wajib nafkah ke atasnya. Yang lazim yang wajib nafkahnya. Nafkah ke atas hamba sahaya dan bini dan anak-anak itu. Dan diperiksa ni disiasat. Diperiksa ni disiasat. Dibuat kaji selidik. Daripada kadar yang memadai akan sekaliannya. Maka diberikan barang yang memadai pada sekaliannya daripada nafkah. Dan kiswah. Dan lainnya. Apa dia kiswah? Apa dia kiswah? Keropok. Kiswah apa dia? Pakaian. Dan lainnya. Daripada segala belanja. Dan diraih oleh imam pada hajat ini. Pada hajat itu. Akan masa dan tempat. Dan ketika mahal dan murah. Ini ketika mahal dan murah harga barang keperluan dalam negeri itu. Ketika mahal dan murah ni ketika mahal ataupun murah harga barang keperluan dalam negeri itu. Seperti masa panas dan sejuk. Masa panas mungkin murah sikit. Masa sejuk hujan lebat mahal sikit ke. Dan tempat seperti negeri Hijaz. Dan tempat ini kawasan tempat duduk dia. Lain tempat duduk, lain taraf kehidupan dia. Lain taraf kehidupan, lain harga barangnya. Lain harga barangnya, tentulah belanjanya ada mahal, ada murah. Baik, habis. Dan tempat seperti negeri Hijaz dan Mesir dan umpamanya. Kerana bersalah-salahan hajat. Apa datang Hijaz? Hijaz ni Mekah dan Madinah. Itu nama tanah Hijaz. Dulu ni mana ada Arab Saudi.
Arab Saudi tu tak ada dulu ni, tak ada. Timbul Arab Saudi tahun bila? 1924. Belum tu tak ada nama Arab Saudi ni, tak ada. Arab Saudi ni adalah negara haram. Ya, Arab Saudi ni adalah negara haram. Tetapi disahkan dia oleh British, Perancis dan Yahudi. Diiktiraf oleh dunia sebagai negara haram. Asalnya negara Islam yang memerintah dengan cara Islam. Dirampas oleh Saud. Lalu menamakan dirinya Raja Saud. Dari Saud tu dah dia ambil. Dia letakkan negeri hak dia merintah cara haram tu Saudi Arabia. Jadilah sebuah negara Wahabi pertama di dunia. Dan juga terakhir di dunia. Tak ada lain negara Wahabi, dia seekor. Negara yang diperintah oleh kerajaan Wahabi. Di Malaysia pun ada sebuah negeri. Negeri kecil lah, tapi belagak lebih pada gajah. Sampai dia nak buang. Orang tu nak buang orang ni. Dia rasa dia tu besar sungguh. Baik, habis. Allah. Dan umpamanya kerana bersalah-salahan hajat, ni bersalah-salahan keperluan. Belanja keperluan. Bersalah-salahan hajat, ini bersalah-salahan belanja keperluan. Maka diraikan adat negeri pada makanan dan lainnya dan mahal dan murah. Yang ini harga barang di sebuah negeri itu. Mahal ke murah ke. Kerana hajat pada ketika murah itu kurang daripada hajat ketika mahal. Maka jika lebih daripada hajat sekaliannya, harus bagi imam dibelanjakan dia pada musalihul muslimin. Kebaikan-kebaikan ataupun kepentingan-kepentingan umat Islam. Seperti buat jalan raya. Iaitu dibaiki akan segala kubu-kubu, segala tepi-tepi negeri muslimin, tempat yang ditakutkan dia, dan dibeli senjata perang dan kuda atas kaul yang sahih, yang muktamad. Baik, habis di situ. Kemudian katanya, faslun fi ahkamil jizyah. Ini suatu pasal pada menyatakan hukum cukai kepala bagi orang-orang yang yang di bawah pemerintahan pemerintah Islam. Baik, habis. Soalan. Bagaimanakah adab yang seeloknya ketika menziarahi ulama dan makam ulama? Apakah perkara yang boleh dan tak boleh dilakukan? Banyaklah yang boleh, banyak yang tak boleh. Jenis itu. Buka dalam kitab Sufi itu saya ada tulis. Adab-adab dengan guru. Cuba tengok balik. Tu ada adab tu kalau faham, fahamlah. Nak cerita tu banyak kan. Nak cerita tu banyak. Buka kitab Sufi tu. Buka bab adab dengan guru. Dan tu banyak dia tulis. Jadi boleh baca di situ. Nak cerita ni panjang. Cuma bolehlah saya bagi kesimpulan.
Bila kita ziarah alim ulama ni, kalau alim ulama tu masih hidup, ya kalau kita tu laki-laki, kita teruslah berjumpa dengannya. Kalau perempuan berjumpa dengan isterinya. Jangan pula pergi jumpa dengan dia, tak pergi jumpa bini dia. Itu kalau orang perempuan. Kalau orang lelaki pula, jangan jumpa bini dia. Jumpalah dia. Bila kita berjumpa dengan dia, hendaklah suara kita ya tidak melebihi kekuatan nada suara guru, suara ulama itu. Dan kita duduk di bawah lebih rendah daripada dia. Jangan mengangkatkan suara, mengangkatkan kepala. Itu adab-adab antaranya lah. Dan jangan berlama-lamaan. Jangan berlama-lamaan di rumah ulama yang kita ziarah tadi. Barangkali dia ada urusan-urusan. Ya, pergi sekadar ya ziarah dan mengambillah beberapa amalan. Tak payahlah tanya, Tok Guru lahir di mana? Dulu ni beranak kat mana? Siapa yang beranakkan Tok Guru? Nas tu nama apa? Doktor yang rawat tu mati ke belum? Kubur dia kat mana? Panjang cerita, tak payah tu kan? Dan yang lebih penting, jangan kita membanding-bandingkan ulama-ulama yang lain dengan dia di hadapan dia. Jangan duk ceritalah, ustaz nu gini-gini, ustaz ni gini-gini, tok guru gini-gini, tok guru ni gini-gini. Mana lebih baik tok guru? Jangan duk tindak lagu tu, jangan. Tu tak ada adab. Ni ada orang tak ada adab berlambak lagu tu. Membandingkan guru yang lain dengan dia, ataupun memburukkan guru yang lain dengan dia, memuja-muji guru yang lain di depan dia. Itu di antara perkara yang tak ada adab. Itu buka dalam kitab Sufi. Buka dalam kitab Siyarus Salikin pun ada. Ni banyak orang pergi jumpa dia cerita guru ni tidak ada adab. Itu buang masa lah, buang masa, tak ada. Jadi jangan memuji-muji guru lain dan juga jangan memuji-muji guru yang kita ziarah itu. Apatah lagi kita mengeji-ngeji. Apatah lagi kita memberi malu. Macam orang hari ni kan. Pergi ziarah Tok Guru ni, bagi malu Tok Guru ni. Puan Karen. Dah, wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق. افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك
وأوليائك وعبادك الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.